TV KPM. Tak apa. Berilah sokongan sikit. 3 kan? Tak apa. Wah, hebatnya pistol kamu. Macam mana kamu buat pistol ni? Inilah pistol ajaib saya. Nak tahu tak apa kuasa yang saya gunakan tadi? Kita tunggu selepas ini. Okey. Assalamualaikum, selamat sejahtera adik-adik yang sedang menonton teras Didik TV KPM. Hari ini bersama dengan Kak Rina. Wah, tadi dah nampak kan satu gimik yang dilakukan oleh dua cikgu kita yang akan menyampaikan tentang subjek pada hari ini. Kita akan belajar mata pelajaran sains untuk sekolah rendah di tahap 2. Jadi, Kak Rina nak perkenalkan kepada adik-adik semua siapakah gerangan dua guru hebat tadi. Ini dia, Kak Rina nak perkenalkan. Kita bersama dengan Cikgu Kwek Chok Yu, guru sains dari Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Selangor atau lebih mesra dengan panggilan Mr. Q. Apa khabar Mr. Q? Khabar baik, Cikgu Karina. Baik, dan seterusnya kita bersama dengan Cikgu Suhaifi Mat Saad, guru sains dari Sekolah Kebangsaan Penyabung Johor. Cikgu Sefi sihat? Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Kak Rina dan terima kasih Mr. Q. Saya sihat sangat hari ini. Semangat. Semangat ya. Betul. Okey, tadi kan bila Kak Rina tengok cikgu-cikgu melakonkan satu gimik, nak tahu jugalah apa perkaitannya dengan subjek sains yang kita nak belajar hari ini. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan di studio, sebenarnya Cikgu Sefi dan Mr. Q pada hari ini akan memperkenalkan satu topik yang sangat menarik, iaitu sumber tenaga. Wow. Okey, sumber tenaga. Hari ini kita nak belajar sumber tenaga rupanya. Betul, ya. Baik, cikgu-cikgu, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita, apa kata kita amalkan SOP terdahulu? Kita nak jemput Mr. Q untuk mensanitasi tangan terlebih dahulu dengan gel pembasmi kuman. Silakan. Kemudian diikuti oleh Cikgu Sefi. Dan terima kasih. seperti biasa adik-adik, kita sentiasa kena pastikan menjaga SOP, memakai pelitup muka dan pastikan jika anda berdepan dengan mana-mana individu sekalipun, adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Cikgu dan juga Mr. Q, kalau kita bertiga saja di studio ni rasa tak meriah lah, betul tak? Betul. Ya, betul. Jadi hari ini kita nak bersama dengan adik-adik kita yang juga merupakan murid-murid dari 2 buah sekolah yang akan turut serta dalam pembelajaran hari ini. Ini dia adik-adik dari Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan dan juga Sekolah Kebangsaan Penyabung. Boleh lambai sikit adik-adik? Hai. Okey, kita nak berkenalan dengan adik-adik pada hari ini. Kita nak mulakan dengan adik Arisa. Sila kenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai Cikgu Sefi, Mr. Q dan Kak Rina. Saya Arisa binti Muhammad Firdaus dari SK Kampung Lindungan. Science and Didik TV are awesome. Good. Wow, Semangat dia, Kak Rina. katanya. Memang Semangat ya Arisa. Betul. Kemudian kita nak bersama dengan adik Damia. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Mr. Q, hai Cikgu Sefi, hai Kak Rina, hai rakan-rakan yang sedang tengok. Nama saya Nur Damia Alicia binti Nur Mustaqim dari Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan.
Let's explore science with Didik TV. Ya, bagus. Semangat bagus. adik-adik kita. Bagus. Seterusnya, adik Anissa. Assalamualaikum semua. Hai Cikgu Sefi. Hai Mr. Q. Hai Kak Rina. Dan salam untuk semua rakan-rakan di rumah. Nama saya Nur Anissa Akema binti Adijah Rafi. Saya dari SK Kampung Lindungan. Keep on learning with Didik TV. Okey, bagus. ini dia adik Irdina. Hai, Assalamualaikum Cikgu Sefi, Mr. Q, Kak Rina dan kawan-kawan. Nama saya Irina Isyira dari SK Kampung Lindungan. Hari ini saya betul-betul tak sabar nak selami dunia ilmu dengan Didik TV sama-sama. Tak sabar katanya cikgu. Tak sabar. Baguslah Semangat yang adik-adik murid kita, kita ni pagi ni. semangat. Okey, kita nak kenalkan dua lagi adik-adik dari Sekolah Kebangsaan Penyambung. Kita mulakan dengan adik Rafiq. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rafiq bin Zamri. Saya belajar di SK Penyambung. Hai Mr. Q, hai Cikgu Sefi, hai Kak Rina. Saya tak sabar nak belajar bersama dengan Didik TV. Tak Yes, sabar. Bagus. Okey, dan yang akhir sekali kita bersama dengan adik Aina. Silakan adik Aina. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Aina Batisha binti Uzaimi dari Sekolah Kebangsaan Penyambung Anda Johor. Hai Mr. Q, hai Cikgu Saifi, hai Kak Rina. Selamat berkenalan rakan-rakan Didik TV. Wow, seronoknya bila dengar semangat adik-adik kita ya, Betul. Cikgu dan Mr. Q. Cikgu pun rasa Cikgu pun semangat. tak sabarlah. Betul? Betul. Kita pun rasa tak semangat. Memandangkan adik-adik tak sabar, cikgu pun dah tak sabar nak mengajar. Mungkin di permulaan ni, cikgu-cikgu boleh terangkan dulu objektif pembelajaran kita untuk 1 jam ini. Okey, baiklah. Sebenarnya saya ni masih tertanya-tanya tau. Saya tertanya-tanya tadi Rina. Ya. Pistol apa yang Mr. Q gunakan sebentar tadi sampai dapat jatuhkan cawan-cawan kat depan kita tu? Saya baling tak kena langsung. Jadi apa ya Mr. Q? Sebenarnya itulah saya secret saya punya secret. Okey. So tapi kamu kena tahu bahawa sebenarnya ia menggunakan tenaga angin. Tenaga angin ialah sesuatu yang kita tidak dapat lihat dengan mata sendiri. Tetapi kesannya kita dapat rasa tahu. Sama macam tenaga-tenaga lain di dunia ini. Murid-murid nak tahu lebih tak? Murid-murid Nak cikgu, kami semua tidak sabar untuk memulakan pelajaran pada hari ini. Oh, seronoknya. Bagi tepuk tangan sikit. Semangat mereka ya. Ya, betul. Baik, memandangkan adik-adik semua dah tak sabar nak belajar. Cikgu pun dah tak sabar nak mengajar kan? Ya, betul. Ya. Tapi apa kata kita berehat sekejap cikgu dan kemudian kita akan sambung kembali pelajaran kita tentang sumber tenaga. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan Kak Rina dan juga Cikgu Sefi dan Mr. Q untuk kita teruskan pembelajaran kita berkenaan dengan sumber tenaga. Tapi sebelum tu, adik-adik, kita nak dengarkanlah juga pandangan murid-murid berkenaan dengan topik sumber tenaga ini. Jom kita saksikan. Bahan api fosil ialah salah satu contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Apa itu bahan api fosil? Bahan api fosil ialah sumber utama penjanaan elektrik dan menggerakkan kenderaan. Contohnya seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Apa akan jadi sekiranya bahan api fosil ini telah tiada? Kini, kereta elektrik telah dicipta. Contohnya kereta elektrik Tesla yang telah berada di jalan raya. Seharusnya kita berbangga dengan ciptaan ini. Kawan-kawan, ini sahaja perkongsian dari saya. Marilah kita sama-sama menjaga sumber alam ini. Sumber tenaga amatlah genting, pengurusan cekap amat berharga. Penggunaan berhemah amatlah penting untuk elakkan kekurangan tenaga.
Angin bertiup sungguh kencang, banyak sampah terbang bertaburan. Penggunaan tenaga perlu dirancang supaya dapat elak pembanjiran. Pergi ke pantai Kutik Cekerang, cekerang dicuci di tepi telaga. Sumber tenaga semakin berkurang, ayo bersama melihara tenaga. Sumber tenaga. Sumber tenaga terbahagi kepada dua, iaitu tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Tenaga yang boleh dibaharui ialah tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan seperti suria, angin dan air. Tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah tenaga yang tidak boleh dijana setelah habis digunakan kerana sumber adalah terhad seperti gas asli dan petroleum. Itu pandangan adik-adik kita berkenaan dengan sumber tenaga. Okey, cikgu dan juga Mr. Q. Kita nak mulakan pembelajaran kita. Tapi apa sebenarnya dapatan yang murid-murid akan perolehi sejam pembelajaran ini? Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey. Pertama sekali murid-murid dapat menyenaraikan semua sumber tenaga yang ada di dunia ini. Dan seterusnya murid-murid juga dapat mengelaskan antara sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Dan akhirnya, murid-murid dapat menjana idea bagaimana kita dapat menggunakan tenaga secara berhemat. Itu antara objektif pembelajaran kita, Mr. Ya, Q. betul. Ya, betul. Tetapi sekarang ini mesti murid-murid yang ada bersama kita secara dalam talian dan juga di rumah dah tak sabar nak tahu. Cikgu Sefi, apa sebenarnya jenis-jenis sumber tenaga ni? Okey, baiklah. Rina, terima kasih. Ya. Baik, sebenarnya kita dapat tenaga daripada mana? Okey, kita dapat tenaga daripada mana ataupun kita namakan sebagai sumber tenaga. Jadi, saya akan terangkan di sini ada 7 sumber tenaga lah yang kita akan lihat bersama-sama satu persatu, Kak Rina. Okey. Baik, yang pertama cikgu nak terangkan di sini adalah sumber tenaga matahari. Okey. Kalau dapat lihat gambar di depan sebelah Kak Rina tu, itu adalah sumber tenaga. Ya, betul. Itu adalah sumber tenaga matahari. Tenaga matahari adalah sumber utama tenaga tau. Tanpa matahari, semua hidupan akan mati tau. Murid-murid, kan? Betul tak Mr. Q? Ya, betul Cikgu Sefi. Matahari adalah sumber yang paling utama di dunia ini. Mari kita lihat video ini. Video ini menunjukkan satu panel suria di mana ia adalah satu teknologi untuk menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Tahu tak murid-murid? Pemanas air dan juga kalkulator menggunakan panel suria. Betul tak Cikgu Sefi? Hebat kan? Wah, panel suria Panel suria hebatnya. Kan best kalau kita ada satu kat rumah kan, Kak Rina? Seronok kalau ada, cikgu. Okey, baiklah. Baik, seterusnya cikgu akan perkenalkan pula dengan sumber tenaga yang kedua, iaitu tenaga air. Okey, di situ. Jadi sebenarnya murid-murid di rumah, okey, sebenarnya Malaysia ini, negara kita sangat unik tau. Ya. Tahu tak kenapa? Sebab negara kita ni menerima taburan hujan yang sekata dan banyak sepanjang tahun. Jadi oleh sebab itu amat sesuai untuk negara kita membina empangan untuk menadah air. Tapi kat sini kan cikgu tertanya-tanya sebab tak pernah tengok, Irina. Ya. Macam mana bentuk empangan air? Mungkin Mr. Q boleh terangkan? Mari kita lihat video ini. Okey. Video ini menunjukkan satu tempat di mana inilah empangan. Empangan ialah satu kawasan di mana air ditadah. Air yang banyak ditadah di situ dan selepas dilepaskan, ia akan memutarkan turbin. Dan selepas itu menjanakan tenaga elektrik. Tahu tak Cikgu Karina? Yeah. Sebenarnya di Malaysia ada 30 empangan yang besar tau. Wah, banyaknya Mr. Q. Ya. Okey, baik. Cikgu Sefi? Ya, sangat menarik tapi tak pernah tengok lampangan berhati-hati. Okey, baik. Seterusnya cikgu akan terangkan lagi sumber tenaga yang ketiga, iaitu biojisim. Okey, sebenarnya biojisim ini dia merupakan bahan yang berasal daripada benda-benda hidup. Okey. Contoh di sini seperti tinja haiwan, okey, sisa tumbuhan dan kayu api. Okey.
Baik, jadi biojisim ini sebenarnya dia akan mengeluarkan satu gas. Okey, di mana gas ini dia akan membolehkan kita untuk menjana tenaga. Okey, tenaga. Betul tak Mr. Q? Ya, betul. Mari kita saksikan video ini. Okey. Video ini menunjukkan satu situasi di mana kayu api itu dibakar untuk menjanakan tenaga haba, Karina. So, haba ini dapat memanaskan sekeliling kita. Itulah sebabnya biojisim merupakan sumber tenaga yang penting di dunia ini. Cikgu Sefi? Okey, baik. Kayu api kan? Ya. Kalau murid-murid kat rumah tengok kayu api tu, berhati-hati tau, jangan main api pula. Setuju cikgu, bahaya untuk adik-adik. Okey, baik. Seterusnya cikgu akan perkenalkan pula sumber tenaga yang keempat, iaitu tenaga bahan api fosil. Okey, sumber tenaga dari bahan api fosil. Okey, sebenarnya sumber tenaga bahan api fosil ini berasal daripada hidupan dan haiwan yang telah mati sejak bertahun-tahun lamanya. Okey, baik. Daripada situ sebenarnya kita dapat galilah, kita cari gali, okey, untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Okey, contoh bahan api fosil ini seperti petroleum, gas asli, okey, dan juga arang batu. Tapi kan bercakap tentang petroleum, macam mana ya cara petroleum ini dicari gali? Mungkin Mr. Q tahu? Mestilah saya tahu. Okey, mari kita saksikan video ini. Video ini menunjukkan satu pelantar minyak. So, pelantar minyak ini terletak di tengah-tengah laut dan tiada bangunan di tepi-tepi dia, betul tak? Betul. Maksudnya jauh. Okey, jauh. Oleh itu, tempat ini sesuai digunakan untuk menggali petroleum dan juga gas asli daripada dasar laut. Untuk pengetahuan Kak Rina, sebenarnya pekerja-pekerja di pelantar minyak tu dia perlu bekerja di situ selama 1 hingga 3 bulan tau. Lama tu Mr. Q. Sangat lama, saya tak sanggup. Tapi macam mana pula? 1 hingga 3 bulan kan? Tak sanggup juga. Bermaksud pekerja di sana hebatlah. Betul? Hebat. Okey, baik. Seterusnya kat sini cikgu nak terangkan lagi sumber tenaga seterusnya, iaitu tenaga angin. Okey, baik. Dalam tak sedar, sebenarnya tenaga angin ini berada kat sekeliling kita tau. Apabila kita berjalan, apabila kita lari, kita dapat rasakan kehadiran tenaga angin. Sama macam pistol yang Mr. Q pegang tadi, betul tak? Ya, pistol saya. Mana pistol tu? Tak apa. Okay. Kita simpan dulu. Alright. Betul. So pistol itu menggunakan tenaga angin. Tetapi tahu tak ada objek lain yang juga menggunakan tenaga angin? Mari kita saksikan video ini. Okey, jom. Inilah satu kincir angin. Kincir angin ni cikgu pernah nampak semasa cikgu saya melancong ke negara Netherlands 10 tahun yang lalu. Sekarang tak sempatlah sebab COVID kan. Kita kena sabar dulu cikgu. Ya, betul. Okey. So, saya tanya orang tempatan di situ. Kenapa kincir angin dipasang secara meluas di kawasan yang lapang di Netherlands? Dan baru saya tahu bahawa rupa-rupanya kincir angin ni boleh digunakan untuk menjana tenaga angin yang banyak. Cikgu Safi, pernah lihat tak kincir angin? Kincir angin pernah. Tapi dalam gambar sajalah. Sama lah kita cikgu. Tengok dalam gambar saja. Betul. Nanti lepas ni kita boleh melancong, kita tengok kincir angin Mr. Q. Jom. Baik, ajak Karina sekali. Ya, boleh. Baik, seterusnya cikgu akan perkenalkan pula dengan sumber tenaga nuklear. Okey. Sebenarnya tenaga nuklear ini adalah bahan radioaktif yang terdapat daripada dalam bumi. Okey, dan bahan-bahan nuklear ini contohnya adalah seperti uranium. Okey, uranium ini adalah satu bahan yang sangat tidak stabil tau. Okey, jadi uranium ini apabila diuraikan, dia akan membebaskan haba yang sangat banyak. Kemudian daripada haba itulah kita boleh gunakan untuk menjana elektrik. Dan Mr. Q, macam mana ya cara tenaga nuklear ini diuraikan? Mungkin boleh bagi tahu? Boleh. Jom kita saksikan video ini. Okey, nampaknya anda semua murid-murid di rumah dan juga di studio dapat melihat inilah satu loji nuklear. Loji nuklear ni dibina di kawasan yang jauh daripada populasi manusia kerana ia mengandungi bahan-bahan radioaktif yang boleh memudaratkan kesihatan manusia. Pada tahun 2011 yang lalu, satu kemalangan nuklear telah berlaku di negara Jepun. Disebabkan gempa bumi lah.
So kerajaan pada masa itu telah menyarankan penduduk-penduduk di sekitar itu untuk berpindah randah. Jauh, sekurang-kurangnya 30 km jauh daripada tempat kejadian. Bahaya kan, Karina? Bahayalah Mr. Q, kalau tak berada jauh daripada 30 km mungkin akan merasa kesan bahan radioaktif tu ya. Ya, betul. Seterusnya. Okey, baik. Jadi kalau bermaksud tenaga nuklear ini, tenaga nuklear ini kita patut uruskan dengan baiklah. Betul. Dan cikgu rasa banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada tenaga ini. Baik, seterusnya cikgu nak terangkan tenaga kita yang terakhirlah, sumber tenaga terakhir iaitu tenaga ombak. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah, di studio, okey. Sebenarnya terdapat beberapa buah negara yang menggunakan tenaga ombak ini untuk menjana elektrik tau. Wow. Ya, Di mana okey. tu cikgu? Baik, contohnya seperti negara Portugal, United Kingdom dan Australia. Bercakap tentang ombak, cikgu nak tanya, Mr. Q, dekat mana kita boleh nampak ombak ya? Macam susah saja. Pesisiran pantai. Betul. Daripada tadi yang Cikgu Sefi cakap tu, bagus. Banyak negara juga yang sudah menggunakan tenaga ombak untuk menjanakan tenaga elektrik. Betul tak, Karina? Betul, Okey. setuju. Mari kita lihat video yang seterusnya. Jom. Okey, video ini menunjukkan satu keadaan di mana manusia menggunakan ombak untuk melakukan aktiviti sukan seperti meluncur ombak. Macam surfing best kan? Yes. Karina, Ya. minat tak sukan macam ni? Kak Rina minat untuk tengok sukan ni. Allah. Cuba belum pernah lagi Mr. Q. Apa kata Cikgu Sefi? Okey, sukan surfing meluncur ombak sangat minat. Sangat minat, tapi minat sama jugalah. Tengok dalam TV jugalah. Okey, baik. Terima kasih Mr. Q. Jadi, kat sini sebenarnya, jadi ini adalah 7 sumber tenaga yang boleh kita dapatilah. Okey. Sebenarnya Kak Rina, murid-murid kat rumah, sebenarnya terdapat beberapa sumber tenaga yang cikgu pamerkan kat depan ni, dia adalah terhad tau. Bermaksud dia akan habis pada satu hari nanti. Jadi sumber itu kita boleh namakan sebagai sumber yang tidak boleh dibaharui. Apakah sumbernya cikgu? Nanti kita tengok macam mana, apakah maksud dia. Rahsia lagi ya? Betul. Dan satu lagi sumbernya adalah sumber yang boleh dibaharui. Mungkin Kak Rina boleh tolong angkatkan di situ. Ini mewakili sumber tenaga yang boleh dibaharui. Ya, betul. Jadi apakah itu sumber tenaga boleh dibaharui dan tak boleh dibaharui? Mr. Q mungkin boleh tunjukkan kita apa definisi dia. Okey, mari kita lihat ya. Sumber tenaga boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Bermaksud hari ini ada, esok ada, lusa pun ada, tahun depan ada dan 10 tahun kemudian masih ada lagi. Contoh-contohnya adalah seperti cahaya matahari, air, ombak, biojisim dan juga angin. Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya iaitu sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, definisinya ialah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Maksudnya kalau habis suatu hari nanti dia susah nak terjana kembali. Akan ambil masa yang lama ke cikgu? Sangat-sangat lama, berjuta-juta tahun. Lamanya. Okey, mari kita lihat apakah contoh-contohnya ya. Okey, contohnya seperti bahan api fosil dan juga bahan nuklear. Okey. Baik, terima kasih. Mr. Q terangkanlah, bantu saya terangkan. Terima kasih Mr. Q. Dan saya nampak ya Mr. Q, Kak Rina kan? Nampak macam anak-anak murid kita macam semua dah bersedia, dah faham mungkin. Kan? Semangat adik-adik kita. Ya. Mereka sudah tak sabar untuk jawab soalan. Apa kita jalankan satu kuis kilat? Boleh tak Cikgu Sefi? Boleh, kita cuba. Kuis kilat ya? Ya. Okey, murid-murid di atas talian di studio Didik TV hari ini. Pertama, pada pandangan anda, mengapakah kincir angin dipasang di kawasan yang lapang? Adik-adik, ada yang nak jawab? Sila angkat tangan. Saya nak jawab, cikgu. Silakan Erdina. Pada pendapat saya, kincir angin dipasang di kawasan yang lapang kerana tempat tersebut terdapat banyak angin dan luas tanpa dikelilingi bangunan yang tinggi. Oh, betul kan? Terbaik sekali, sangat tepat. Penjelasan yang baik. Adik Erdina, tahniah. Okey. Sekarang cikgu nak cuba satu soalan yang senang sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Teruskan. Pada pendapat ini bukan pendapatlah. Saya nak tahu jawapan terus Siapa boleh jawab angkat tangan. Okey?
soalannya berbunyi begini ya. Apakah sumber tenaga utama di dunia ini? Siapa nak jawab? Saya cikgu. Oh, ramai ya nak jawab. Ramai nak Ramai nak jawab. Kita kena pilih pilih Rafiq lah. Rafiq. Silakan Rafiq. Cikgu, saya rasakan sumber tenaga utama di dunia ini ialah matahari, cikgu. Okey, matahari Kak Rina depan tu kan. Sumber depan utama Kak tenaga Rina. adalah matahari. Matahari. Baguslah murid kita ni, Mr. Q. Ya, sangat. Semua nak jawab kan? Semua nak jawab. Nampaknya semua nak jawab kan? Okey, kali ni kita buat satu soalan yang semua murid boleh jawab. Yeay. Okey. Bagi peluang semua ya. Ya, Mr. Q. betul. Pastikan anda semua telah ada satu papan putih di depan kamu ya. Okey, tuliskan jawapan kamu dan paparkan di atas skrin masing-masing selepas ini. Okey. Apakah sumber tenaga yang boleh dibaharui? Yang boleh dibaharui. Cikgu dah terangkan. Cepat adik-adik. Mr. Q dah terangkan. Kita nak tengok Okey, adakah kalau dah siap betul boleh tunjuk. jawapannya. Okey, adik Arisa dah siap dengan jawapannya. Biojisim betul. Biojisim, bahan api fosil, Ombak, ombak, air. air dan matahari. Tetapi ada satu kesilapan tu. Mana? Bahan api fosil. Adik Anissa. Adik Anissa. Sebenarnya bahan api fosil itu sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Kalau habis, susah nak jana semula, Cikgu Sefi. Betul, mengambil masa yang lama untuk menjana semula. Okey. Okey, boleh adik Anissa? Oh, ya ke cikgu? Baru saya faham. Terima kasih atas nasihat cikgu. Bagus, positiflah anak-anak kita hari Yang ini. penting sentiasa positif dan mahu belajar. Dalam belajar kita melakukan kesilapan tapi tak apa. Kita sentiasa belajar. Tapi sekejap Mr. Q. Masa kamu tanya soalan tadi tu, saya terfikir-fikir dah. Ada macam satu persoalan bermain di kepala saya. Kalau sumber tenaga tak boleh dibarui ni habis, apa yang akan jadi? Susahlah kita macam ni. Manusia perlukan kenderaan yang menggunakan bahan api fosil kan. Petrol setiap minggu pun kena isi petrol kan. Betul cikgu. Saya rasa murid-murid dan penonton-penonton di rumah perlu tahu kita boleh menggunakan tenaga secara berhemat. Dan jangan hanya bergantung pada satu jenis sumber tenaga saja, iaitu bahan api fosil. Okey, jadi sebenarnya masa kita nak datang sini tadi kan, cikgu nampaklah. Cikgu nampak banyak kenderaan seperti kereta, motosikal, semuanya menggunakan petroleum ataupun petrol untuk bergerak. Betul. Petroleum adalah contoh bahan yang tak boleh dibarui. Jadi, macam mana ya kalau kita nak gantikan penggunaan petroleum ini? Mungkin murid-murid kita ada jawapan. Mungkin cikgu nak dengar jawapan daripada murid kita. Ada ke adik-adik? Okey. Silakan. Anissa. Boleh. Cikgu, baru-baru ini saya ada lihat satu video. Video kereta bergerak menggunakan tenaga matahari. Kereta tu kan cikgu gunakan panel suria. Panel suria. Panel suria ya cikgu. Pandailah adik Anissa. Ya. Macam best je. Betul. Jadi Anissa, terima kasih. Tepuk tangan sikitlah pada Anissa. Bagus. Tahniah Anissa. Anissa telah berikan cikgu satu idea tau, Mr. Q. Ya, apa dia? Okey. Apa kata kalau lepas ni kita buat satu kit kereta Rina, satu kit kereta suria yang satu kit kereta mini lah yang menggunakan tenaga cahaya matahari untuk bergerak. Jadi tak payah guna petroleum dah. Menarik tu. Rasanya adik-adik pun dah tak sabar kan? Kak Rina pun nak tahu juga. Tapi cikgu dan juga Mr. Q, kita nak berehat dulu boleh? Boleh. Bagi peluang adik-adik ni nak minum dulu ke dan sebagainya. Kemudian kita kembali semula untuk pembelajaran kita. Boleh adik-adik? Kalau boleh angkat tangan. Boleh? Okey, bagus. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih adik-adik kerana masih lagi bersama dengan Kak Rina dan juga Mr. Q, Cikgu Sefi untuk pembelajaran subjek sains kita dengan topik
tenaga ataupun sumber tenaga. Okey, tadi Cikgu Sefi dan juga Mr. Q dah janji kita sekarang ini nak buat DIY, betul? Ya. Ya, betul. Okey, baik. Sebenarnya Karina, okey, terima kasih jugalah kepada murid-murid kita sebentar tadi. Dia memberikan idea yang sangat bernaslah. Okey, untuk mencipta satu kit kereta Suria Mini. Okey, baik. Jadi sebelum ini, kalau kita tengoklah di pasaraya, kereta-kereta yang mereka gunakan semua menggunakan sel kering ataupun bateri, betul tak? Betul. Jadi apa kata kita cuba gantikan sumber tersebut, kita gantikan dengan cahaya matahari. Kita akan cuba buat kit kereta mini Suria namanya. Wow, menarik Cikgu Sefi. Ya, betul. Tapi sebelum kita lakukan, kita akan pasang beberapa komponen lah. Dan di depan cikgu ini ada beberapa komponen yang kita akan gunakan untuk memasang kit kereta Suria Mini kita. Okey, jadi cikgu nak pilihlah anak murid tolong bacakan. Apakah komponen yang kita akan gunakan selepas ini? Mungkin Damia boleh bacakan? Silakan Damia. Boleh cikgu. Okey. Papan kereta solar, ganda 6 cm, pemegang ganda 4 lubang, motor mikro dan sel suria 1 voltan dan 4 tayar sederhana. Baik, bagus. Dan ada lagi komponen yang kita gunakan. Silakan Idina. Irdina. Pemegang motor, getah gandar, stopper, gear 24 mm, gear kecil, skru 3 mm dan double-sided tape. Okey, baik. Jadi itulah komponen yang akan kita gunakan. Mr. Q, nampak macam anak-anak murid kita semua dah bersedia ni. Okey, jika anak-anak murid di atas talian sudah bersedia, sila letakkan macam ni. Wah, semua buat. Semua dah bersedia. Comel je. Semangat dari tadi kan. Okey, mari kita mula. Okey, baiklah. Baik, cikgu, di sini di tangan cikgu ada papan kereta suria kita lah. Jadi murid-murid, mari kita mulakan sekarang. Kita buat. Okey, yang langkah pertama di sini cikgu akan pasangkan skru pada papan ini. Dengan cikgu nak skrukan ni lah pemegang gandar ini. Tapi cikgu akan menggunakan pemutar skru. Jadi murid-murid di rumah, murid-murid di studio kena ingat pemutar skru ni adalah benda yang sangat tajam. Jadi kita kena berhati-hatilah Rina ya menggunakan pemutar skru ini. Pastikan ada pengawasan daripada orang dewasa. Okey, baik. Jadi cikgu akan pasang skru ini dan cikgu letakkan di sini. Sementara tu boleh tak Mr. Q kamu tolong saya pasangkan roda pada gandar? Saya ingat cikgu nak buat sendiri tadi. Kita mesti bekerjasama buat kan. Baru cepat siap. Betul tak Rina? Okey, boleh. Okey, mari cikgu terangkan. So ini adalah gandar Kak Rina. Ini yang panjang ini. So ini adalah gandar. So gandar ini perlu dimasukkan dengan getah sekali. So inilah getah ya. Kecilnya getah dia cikgu. Ya, susah juga nak masukkan. Okey. Kena betul-betul teliti ya Mr. Q. Ya, betul. Dan kita akan buatkan seterusnya. Gandar seterusnya kita masukkan benda yang sama. Juga. Ya, so dua gandar akan dimasukkan dengan getah ya. Dan selepas itu cikgu Mr. Q akan masukkan gear 24 mm ini. Inilah gear 24 mm. Okey, saya akan masukkan bersebelahan dengan getah tadi. Salah satu getah. Okey, disebabkan dia agak ketat sebenarnya. Kena gunakan kekuatan Mr. Q. Okey, dapat juga akhirnya. Siap juga akhirnya. Wah, pantas Mr. Q. Okey. Cikgu Sefi, ini untuk anda. Okey, terima kasih. Apa kata Mr. Q tolong tengokkan anak-anak murid kita macam mana? Dah siap ke belum sambungan mereka tu? Macam mana tu adik-adik? Okey, Idina masih tengah buat. Bagus. Damia, bagus. Adik Anissa, tengah pasang juga ya. Adik Rafiq, bagus sudah pasang. Adik Arisa pun hampir siap. Pantas ya, adik-adik kita, cikgu. Betul. Dan akhirnya adik Aina pun hampir siap dah. Okey, Cikgu Sefi. Okey, baiklah. Jadi cikgu dah skrukanlah pemegang gandar pada papan litar kita ni. Okey, cikgu dah skrukan. Jadi apa langkah kita seterusnya? Kita masukkan roda dan gandar ini ke dalam lubang ni lah. Okey, lubang pada sini. Masukkan dengan berhati-hati. Okey, cikgu masukkan macam ni. Dan satu lagi tadi tu. Pasang tayar sekejap.
Okey, lepas tu kita masukkan di sini dengan berhati-hati. Jadi seterusnya di sini kita akan pasang tayar satu lagi lah. Okey, kita akan pasang tayar satu lagi lah. Sementara cikgu pasang tayar, boleh tak Mr. Q tolong cikgu untuk sambungkan motor? Okey, untuk pengetahuan semua ya, inilah motor. Kak Rina, ini motor ya. Kecil je motornya. Ya, dan inilah panel suria yang akan janakan tenaga elektrik. Okey, faham Mr. Q. Okey. So, sekarang apa yang saya perlu buat ialah sambungkan gear kecil ini. Okey. Puting ni kecil lah. Saya nak sambung di bahagian tajam bucu dia. Okey, kena hati-hati Mr. Q. Ya. Adik-adik pun yang tengah melakukan DIY ini berhati-hati juga ya. Okey, Nampaknya siap sangat juga. pantas adik-adik kita Mr. Q. Ya, mereka lagi laju daripada Cikgu Sefi nampaknya. Ya, betul. Kena bagi semangat dekat Cikgu Sefi ni. Wah, siap juga Kak Rina, betul tak? Wah, cepatlah Mr. Q. Okey, seterusnya? Seterusnya saya akan pas dekat Cikgu Sefi lah. Okey, baik. Terima kasih Mr. Q sebab tolong pasangkan roda dan gear inilah. Jadi, apa yang kita kena buat seterusnya adalah kita akan masukkan gandar ini ke dalam kit kereta kita lah. Jadi cikgu akan masukkan pada lubang di bawah ini, masukkan dengan berhati-hati. Okey, satu gandar di sebelah belakang dan satu lagi di sebelah depan. Okey. Dan apa yang kita kena buat kat sini, kita kena masukkan roda. Okey, kita cuma tekan saja dengan berhati-hati. Kita masukkan roda. Okey, sementara cikgu pasang roda, boleh tak Mr. Q tolong siapkan ataupun tolong pasangkan motor? Boleh, tentunya boleh. So, untuk pengetahuan murid-murid, inilah motor. Dan inilah panel suria. Kak Rina, panel suria inilah yang boleh menjanakan tenaga elektrik. Menariknya, Mr. Q. Ya, betul. Okey. So, motor ni cikgu akan masukkan gear kecil ini. Sangat kecil. Sangat kecil. Ya, Kena betul. betul-betul teliti, Mr. Q. Ya, betul. Dan susah nak masuk sebenarnya. Masuk juga. Sebab gunakan kuasa Mr. Q. Yeah. Okey, dapat juga akhirnya. Okey. Dan selepas itu, murid-murid inilah pemegang motor. Okey. Pemegang motor ini akan digunakan untuk selimutkan motor ini. Okey. Supaya apa? Kenapa ya? Kenapa? Sebab nanti kalau lepas dipasang dia tak akan gerak sini sana lah. Susah atas kereta suria itu. Baik, faham. Dah siap cikgu? Ya, saya sudah siap. Saya rasa saya akan bagi Cikgu Sefi. Okey, baik. Terima kasih Mr. Q. Tolong pasangkan motor lah. Okey. Jadi apa yang kita kena buat seterusnya? Okey. Panel suria ini kita akan letakkan di bahagian hadapan kereta dan motornya kita akan letakkan di sebelah belakang. Okey, di sebelah belakang. Jadi cikgu hanya akan skru lah. Okey, cikgu akan skru pada sini dan pastikan gear putih ini dengan gear oranye ini dia bersentuhan. Gear putih dan gear oranye ini bersentuhan supaya nanti tayar kereta akan bergerak. Okey, jadi cikgu akan skrukanlah. Okey. Okey. Sementara Cikgu Sefi tengah skrukan papan dia, papan kereta suria itu, biar Cikgu Mr. Q memberikan sedikit fakta-fakta yang menariklah. Okey, silakan. Sebenarnya kereta suria ni bukan sesuatu yang baru dicipta tau, Karina. Pada tahun 1955 seorang saintis daripada Amerika Syarikat, Chicago, dia telah menjumpai cara untuk membina kereta suria ini. Tetapi kereta suria pada masa itu bukan macam sekarang dia bergerak lambat lah, betul tak? Sebab mula-mula kan 1955. Okey. Dan semakin mengikut peredaran teknologi, sekarang pelbagai jenis kenderaan yang menggunakan sumber tenaga yang berbeza telah dicipta. Contohnya kereta hybrid lah, yang menggunakan tenaga kimia macam bateri lah. Macam phone, charge saja boleh pakai sudah. Okey. So saya rasa Cikgu Sefi sudah siap belum? Okey, baiklah. Terima kasih Mr. Q atas info yang sangat menarik tadi tentang kereta suria. Betul. Okey, baik. Kak Rina. Ya. Kereta saya dah siap. Wah, cantik tak kan? sabarlah nak tengok. Okey, murid-murid kita macam mana? Kereta dah siap ke Adik-adik belum? semua dah. Kalau Sila dah, kita tunjuk. tunjuk pada kamera masing-masing. Hebatnya adik-adik kita. Hebatlah. Selaju Cikgu Sefi nampak boleh jadi engineer yang bagus nanti. Okey, Mr. Q. Kereta kita dah siap ni. Saya tak sabar-sabarlah nak main ni. Jadi macam mana cara dia berfungsi Mungkin murid-murid tahu macam mana cara dia berfungsi? Okey, ada Aina? Aina tahu ke? Cikgu. Okey. Saya rasakan tenaga dari cahaya matahari akan ditukarkan ke tenaga elektrik. Jadi kereta dapat
motor dapat fungsi dan kereta dapat bergerak. Okey, bagus. Ya, tepat sekali. Sebenarnya cikgu akan terangkan lagi sekali ya. Okey, so kit kereta suria ini dipasang dengan panel suria. So fungsi panel suria ini adalah untuk menyerap cahaya matahari dan menukarkan dia kepada tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik ini akan menggerakkan motor. Motor pula akan menggerakkan gear kecil. Gear kecil akan gerakkan gear besar. Dan gear besar akan gerakkan roda dan berpusing. Terus bergerak laju. Ya. Okey, baik. Jadi Adakah murid-murid sudah bersedia untuk lihat? Okey. Jadi kita kena menggunakan tenaga cahaya matahari, betul tak untuk ni? Ya. Untuk bergerak. Tapi kat sini cikgu kita Macam tengok kat mana? tempat kita ni tak ada cahaya matahari tau. Sebab dalam studio tak ada cahaya matahari yang masuk, cikgu. Betul, dalam studio tak ada cahaya matahari. Macam mana ni Mr. Q? Kita nak Saya buat apa pun ni? lupa bawa cahaya matahari hari ini. Okey, tak apa. Mari kita saksikan satu video kerana Cikgu Safi dan saya kita telah sediakan video yang sangat menarik. Jom. Wow, jom kita tengok. Hai murid-murid, hari ini Cikgu Safi dengan saya Mr. Q akan membuat kereta suria mini di Didik TV. Apa nak buat dengan ni ya? Ini adalah komponen-komponen yang diperlukan. Yeay, siap juga akhirnya. Hihi. Mr. Q, ini untuk kamu. Yeay, terima kasih. Panel suria akan menyerap tenaga cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik dan menggerakkan kereta tersebut. Wah, bergerak rupanya. Yeay, saya harap murid-murid faham ya. Sekian video kami. Terima kasih. Wow, bila ada cahaya matahari, kita dapat tengok kereta tu bergerak ya, Cikgu Safi. Ya, menarik tak video tadi murid-murid? Menarik, sangat menarik tak adik-adik? Kalau menarik buat thumbs up. Okey. Baik, Cikgu Safi dan juga Mr. Q, kita dah tengok tadi bagaimana proses untuk pemasangan kit kereta suria ini dan kita dah saksikan video tadi. Boleh tak kalau kita nak berehat sekejap? Okey, boleh, boleh. Boleh tak adik-adik? Okey, jadi jangan ke mana-mana. Adik-adik yang berada di rumah, kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Safi dan Mr. Q dalam Teras Didik TV KPM. Masih lagi kita belajar tentang tenaga. Okey Mr. Q, nak tanya juga, apa lagi yang boleh murid-murid faham tentang tenaga ni? Okey, sebenarnya ini segmen terakhir. Kita kena belajar tentang bagaimanakah kita boleh menggunakan tenaga secara berhemat. Wow. Okey, lihatlah slide ini. Okey, slide ini menunjukkan satu Swiss, betul tak? Kenapa cikgu tunjukkan Swiss? Sebab nak ingatkan semua murid-murid di rumah dan juga di atas talian supaya menutup Swiss selepas digunakan. Ya, betul. Kadang-kadang cikgu Mr. Q pun lupa juga untuk tutup Swiss. Bagaimana pula dengan Kak Rina? Alamak, terasa pula Kak Rina. Kadang-kadang macam itulah Mr. Q. Cikgu Safi macam mana pula? Ya, betul. Kadang-kadang kan kita terlupa. Tapi kita kena belajar daripada kesilapan. Lepas ini kita cuba gunakan tenaga secara berhemat. Kita tutup Swiss kan apabila tak digunakan. Ya, betul. Okey, gambar kedua. Mari kita lihat gambar kedua. Gambar kedua menunjukkan satu situasi di mana kesesakan jalan raya berlaku. Banyak asap. Betul tak? So berlakunya pencemaran udara. Lihatlah lelaki di dalam gambar ni memakai pelitup muka bukan sebab COVID saja, sebab ada banyak asap-asap yang memudaratkan kesihatan. Bukan Mr. Q yang tu? Bukan. Okey, tapi kenapa dia bagaimanakah kita nak mengatasi masalah ini? Ialah dengan
berkongsi kereta, menggunakan kenderaan awam dan juga berbasikal. Okey, Cikgu Sefi? Okey, baik. Sebelum kita tamat sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak buat sedikit imbas kembalilah penutup. Okey, tentang apakah sumber-sumber tenaga yang kita telah pelajari tadi. Sebab nampak murid-murid kita pun semua dah faham, alhamdulillah. Jadi cikgu nak minta murid senaraikan apakah sumber tenaga yang kita dah belajar sebentar tadi. Damia, apa sumber tenaga? Ombak, cikgu. Okey, baik. Jadi betul, cikgu akan pusingkan ombak yang pertama. Nampaknya adik Damia ingat ya, cikgu. Betul. Yang kedua? Air, cikgu. Dina dah jawab air kan? Okey, jadi cikgu akan pusingkan kad air yang kedua. Baik, seterusnya sumber tenaga yang seterusnya. Mungkin Aina? Angin, cikgu. Okey, angin. Okey, jadi cikgu adik-adik. pusing yang angin. Baik, Rafiq? Matahari, cikgu. Matahari, mungkin Kak Rina boleh pusingkan. Kak Rina pusing ya. Jawapan Rafiq, matahari. Syabas. Bagus. Anissa? Bahan api fosil, cikgu. Bahan api fosil boleh? Api fosil. Betul. Ini jawapan adik kita. Okey. Okey, dan seterusnya. yang terakhir sekali kita ada dua lagi berbaki sumber tenaga kita. Mungkin Arisa. Okey, Arisa boleh nyatakan lagi dua? Biojisim dan nuklear, cikgu. Biojisim dan nuklear kita sama-sama pusingkan. pandainya. Jadi semua jawapannya tepatlah, betul? Tepat sangat. Tepuk Tangan tangan adik-adik. Okey, baguslah murid-murid kita dapat selesaikan test kita penutup pertama. Ya, penutup betul. pertama. Okey, sebenarnya cikgu ada sediakan satu kuis lagi. Wow. Kuis Ada Jamboard. lagi? Ya, Okey. kuis Jamboard. Boleh kita lakukan sama-sama tak murid-murid? Jika boleh sila buat ini. Jom kita buat sama-sama. Alright. Cikgu pun bersedia. Okey. Okey, semua murid-murid sila lihat Jamboard anda. Okey. Dah bersedia adik-adik? Okey. Sekarang cikgu nak murid mana-mana muridlah untuk masukkan sumber tenaga kepada kumpulan yang diperlukan. Yang betul lah. Contohnya sumber tenaga boleh dibaharui di sebelah kiri dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui di sebelah kanan. Okey. Yang pertama, matahari. Siapa boleh tolong cikgu? Okey. Okey, boleh masukkan Terus tarik, masukkan. heret, ke sebelah kanan. Wah, Bagus. syabas. Hebatlah murid kita ni. Okey, mari kita lihat yang kedua. Biojisim. Di manakah letaknya biojisim? Di mana adik-adik? Okey, Arisa? Boleh dibaharui atau tak boleh dibaharui? Ya, betul. Okey. Sumber tenaga yang ketiga, mari kita lihat. Siapa nak masukkan? Ya, syabas. Terbaik. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah tenaga nuklear. Keempat, air. Siapa Air. boleh tolong cikgu? Terus masukkan. Bagus. Tepat sekali. Betul tak Cikgu Sefi? Betul, bagus. Ah. Masih ingat lagi kan? Ya. Di mana dia masih ingat dan dia faham. Ya, nombor 5, angin. Siapa boleh tolong cikgu? Siapa nak masukkan? Terus. Bagus. Ya, tenaga angin merupakan sumber tenaga yang boleh dibaharui. Dan keenam, bahan api fosil. Di manakah letaknya? Okey, teruskan. Ya, bahan api fosil merupakan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Dan akhir sekali, ombak. Kita tengok siapa boleh berjawab. Ombak. Okey, ombak. Sesiapa boleh tolong? Masukkan je. Sama ada boleh dibaharui atau tak boleh. Betul juga. Okey. Semua jawapannya tepat ya cikgu? Ya, tahniah semua murid-murid di atas talian. Okey. Okey, Bagus. Cikgu Sefi dan juga Mr. Q, kita dah berada di penghujung siaran ini. Mungkin cikgu boleh buat sedikit rumusan tentang topik kita pada hari ini. Okey. Sekejap ya. Okey. Adik-adik semua, okey. Best belajar hari ini?
Masih Kalau best bersemangat semua lagi, thumbs Rina. up. Buat masih macam ni. bersemangat lagi. Thumbs up lagi. Semua bersemangat dan Okey. semua faham ya cikgu. Betul, walaupun belajar dari rumah kan? Betul. Walaupun belajar dari rumah, masih bersemangat lagi adik-adik kita. Okey. Okey, mari kita lihat kesimpulan yang apa. Inilah kesimpulan yang apa kita belajar hari ini lah. Okey. Okey. Pertama, saya rasa murid-murid di sini sudah pandai senaraikan sumber tenaga. Betul tak murid-murid? Betul? Ya, Di depan kita tahniah. ni. Okey. Kedua, murid-murid juga pandai untuk mengelaskan sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Kalau ya, anggut kepala. Dan akhir sekali, jika anda semua telah pandai untuk menjana idea macam mana nak menggunakan tenaga secara berhemat, sila angkat dua tangan. Angkat tangan. Yeay. Maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini, Cikgu Safi. Okey, dan diharap apa yang murid dapat belajar hari ini, kita dapat melatih mereka bersifat lebih inovatif, menggunakan tenaga yang boleh dibarui, dan kerana penggunaan tenaga ini dapat menjaga alam sekitar kita. Okey, dengan penciptaan kereta tadi kan, dapat menjagalah alam sekitar kita. Wow, menarik sangat pembelajaran pada hari ini dan ternyata ia bukan sahaja memberi manfaat untuk adik-adik kita yang berada secara dalam talian tetapi juga yang berada di rumah. Dan terima kasih banyak-banyak Cikgu Safi, Sama-sama. Cikgu Quack ataupun Mr. Q kita. Adik-adik semua, terima kasih, lambai sikit. Seronok tak hari ini belajar? Okey, kalau seronok kita thumbs up sikit. Okey, terima kasih. Baiklah adik-adik, terus setia bersama kami di Teras Didik TV KPM. Ada banyak lagi mata pelajaran dan juga subjek yang akan memberi manfaat dan juga pengetahuan kepada adik-adik semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye adik-adik. Assalamualaikum. Tenaga yang boleh dibarui adalah tenaga sumber semula jadi. Contohnya tenaga suria, angin, air yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semua umat manusia. Dan sebagai manusia, kita perlu menghargai sumber tenaga ini. Besarlah harapan saya agar semua murid-murid di Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan terutamanya untuk menghargai pemberian Tuhan di dalam menghargai sumber tenaga semula jadi. Terima kasih, selamat belajar. Sebagai bapa kepada Nur Rafiq, saya dapati dia sangat berminat dalam mata pelajaran sains, terutamanya dalam tajuk yang melibatkan projek dan juga aktiviti hands-on. Dan baru-baru ini saya kagum apabila dia dapat mencantumkan sebuah model kereta dan menggerakkannya dengan tenaga solar. Dengan kaedah projek ini, saya lebih yakin dan percaya akan berlaku peningkatan akademik khasnya mata pelajaran sains. Semoga terus cemerlang. Kami sangat berharap semoga Nur Rafiq akan dapat membimbing rakan-rakannya di Sekolah Kebangsaan Penyambung untuk lebih cemerlang dalam mata pelajaran sains dan seterusnya meningkatkan nama Sekolah Kebangsaan Penyambung di daerah Mersing khasnya. Tahniah kepada Didik TV kerana memberi ruang dan peluang kepada murid khasnya luar bandar dalam peningkatan mata pelajaran sains. Tahniah Didik TV. Didik TV KPM